Allah Ta'ala buka. Dulu mukjizat ada, sekarang Allah Ta'ala buka, tunjuk kat kita. Tengok ibadatnya sembahyang dia special di sisi Allah ni. Ini tak ada. Yang tadi Allah ni, Allah special di sisi Allah ibadat. Grade yang ini grade apa tuan-tuan? Tak ada grade. Gagal. Allah Ta'ala nak tunjuk. Saya ingat ketika di Madinah tahun 2004, jenazah nak ditanamkan di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni tuan-tuan adalah perkuburan yang mulia, yang akan dibangkitkan pertama selepas makam Rasul. Dibangkitkan perkuburan Baqi' dulu sebelum di tempat-tempat yang lain. Jenazah ni nak sampai, ada jenazah yang sampai. Biasa saya pernah bawa jemaah umrah saya. Lepas asal kita orang masuk dalam, kita ikut jenazah, kita lari dulu depan jenazah sampai dekat perkuburan. Kita dah tahu perkuburan yang mana yang kosong, dia dipanggil. Jadi kita orang dah standby tunggu jenazah masuk. Kita angkat, kita tolong, kita tengok bagaimana jenazah dikebumikan. Real rasa duduk kat bumi Madinah. Kalau dapat tuan-tuan pergi Mekah lepas asar, jangan miss, pergi tengok depan mata betul-betul macam mana mayat jenazah dikebumikan. Satu hari yang beli jenazah nak sampai, waktu tu saya tak ada, waktu pagi. Apabila mereka nak masukkan jenazah ni, tiba-tiba ada ular besar warna kuning ular sawa menarik jenazah tu daripada atas. Dia tarik bawa ke dalam terus. Penggali kubur semua terkejut, tak tahu nak buat apa-apa. Mereka sebenarnya nak turun, tak berani turun. Akhirnya terus ditimbus. Cek rupanya tak sembahyang. Gempa Madinah habis, satu Madinah terkejut. Mana mungkin orang dikebumikan di perkuburan Baqi' ni orang yang tak sembahyang. Sampai Allah nak tunjuk akhir zaman ni, nak tunjuk kat penduduk Madinah orang yang tak sembahyang macam ni jadinya. Sebab perkuburan Baqi' ni perkuburan yang mulia, perkuburan yang akan dibangkitkan dulu nanti di mahsyar, nanti di akhirat nanti. Barulah kita ni di Mekah, lepas tu barulah kita di mana-mana yang lain. Allah Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang berhormat. Sebab itu ibadat kita kena update, kena perbaiki, bukan ubah. Hari ni macam-macam ajaran sesat. Apa Kasim apa? Kasim Ahmadnya macam-macam syiah. Allah tolak ni hadis ni, wa aqimus salata wa atuz zakat. Tunaikanlah solat, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Tu dia kata apa? Dia kata itu untuk orang-orang zaman Rasul. Para sahabat Nabi dengan Rasul diarahkan. Kita ni mana diarahkan? Kita kata ikut, tak berada di zaman tu. Baik pandai pula dia. Dia ubah fakta. Dia kata apa? Ada lagi grup yang kata apa? Aku tidak pernah jumpa dalam Quran pengharaman arak dan judi. Gila apa? Dia kata tak ada jumpa dekat Quran arak dengan judi, tak ada. Gila memang gila. Gila tuan-tuan, bahaya ni. Sebab itu kita kena ahli sunnah je. Tengok mufti, kita ada mufti, habis masalah. Jangan pening kepala, fokus. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ibadah ini perlu diperbaiki, dapatkan grade A. Kadang-kadang tengah dok, saya nak start boleh sentuh banyak. Bab solat tu banyak, saya sentuh sikit je. Bab mula-mula solat dan doa saya tahu. Doa ni tuan-tuan, puan-puan, time kita doa. Allah, saya tengok kita ni kadang-kadang doa tu macam tak nak doa. Imam kat depan, Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Kita kat belakang Allah, tangan yang macam ni, hidung, tangan kat sini. Kadang yang sunat Nabi tu tuan-tuan, tangan tu rapat gini menadah. Menadah ni, paras bahu, para dada menadah. Minta dengan Allah, minta. Ya kadang-kadang Rasul kalau doa berdiri macam ni ada, ya ada juga. Tapi minta tu sering menadah, mesti menadah. Macam ni pun menadah. Tapi kita doa macam ni, rasa tak ramai macam ni doa. Betul tak? Amin, amin ya Allah. Macam ni doa dia. Saya tak tahu dia nak terima doa ke dia nak tepis doa. Tu doa tak makbul-makbul tuan-tuan. Tuan-tuan tak terima doa tu boleh tepis ni, tak fokus. Itu tengah doa yang muda-muda ni tuan-tuan, yang muda-muda ni bahaya. Tengah doa lagi setiap WhatsApp. Apa beritanya? Amin. Kejap apa besok apa ya? Tengah doa sibuk. Ish, baling je benda ni. Tak pernah serius. Ini tuan-tuan, satu lagi, perasan tak perasan. Tengah doa tak tahulah ustaz, sedap. Tengah doa ustaz sedap korek hidung. Khok. Perasan tak? Korek hidung, gigit
kuku, korek telinga, korek ongong. Tengah doa tu, kan doa tu dengan Allah. Cuba tuan-tuan, puan-puan, besok adik-adik jumpa cikgu kan? Ada tak jumpa cikgu? Ataupun abang-abang jumpa bos kita ke cikgu? Cikgu, saya nak jumpa cikgu boleh? Bos, saya ada urusan sikit. Orang kata gila apa? Bos, saya nak jumpa saya boleh? Mau kena pelampang aja. Mesti kita cukup jaga hutangnya, semaknya, minyak wanginya nak jumpa bos, jumpa cikgu. Tapi tuan-tuan, puan-puan jumpa Allah. Allah. Amin. Amin. Tak pernah serius kita dengan Allah, tuan-tuan, puan-puan. Macam mana doa kita nak makbul di sisi Allah? Macam mana ibadahku special di sisi Allah? Tak special, non special. Itu kita kena bagi. Sebab itu ibadah kita, tuan-tuan, puan-puan, mesti kena ikut sunnah Nabi. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya teringat saya nak bawa satu kisah ketika pertama kali saya buat haji. Saya tak suka cerita pasal orang lain, saya suka kisah pengalaman saya. Satu hari tuan-tuan puan-puan, ketika tu haji, saya buat haji kali pertama 2002. Jadi pelajar waktu tu datang ke Mekah, Madinah. Mekah buat haji. Waktu tu waktu nak melontar Jamrah Aqabah. Tuan-tuan puan-puan yang pergi haji mungkin ingat balik. Waktu tempat melontar, tuan-tuan puan-puan, dia kecil. Dulu 2002, 2003, 2004 tempat melontar ni adalah ada tiang ni ke tiang ni. Kecil ni je. Dan separuh 180 darjah, separuh bulatan yang belakang ni tak boleh lontar. Ni Jamrah Aqabah. 3 juta orang, 2 juta orang ke 3 juta nak melontar besar ni sahaja. Bayangkan. Memang confused. Bertahun-tahun macam tu. Pukul 10 pagi saya nak pergi melontar. Jadi abang-abang sini bawa kami nak pergi melontar. Sampai dekat tempat Jamrah Aqabah ni, dia kata apa? Okey, kain ihram yang atas ni buka, dia kata. Buka, dia kata. Tinggalkan tu tali pinggang kain ihram bawah. Buka lagi tu, bang. Seksi bang. Malu ni bang, buka ni. Tak apa, buka. Kenapa? Ikut je arahan. Itu dah risau dah abang-abang, kakak-kakak. Risau dah kain ihram buka ni. Nasib baik kain ihram bawah tak buka. Risau kita. Okey, yang kecil-kecil peluk badan yang besar-besar. Saya kecil, dulu lagi dah kening. Peluk badan yang besar, berbon sudah bang besar tu. Peluk macam ni. Okey, kita bergerak sekarang nak melontar. Bergerak. Bergerak, laju ke kanan, ke kiri. Bang, kita nak pergi mana ni bang? Dah risau dah tuan-tuan saya ni. Nak pergi melontar ni, batu pegang ni. Risau dah. Wah, siapa semua, duit semua tinggal. Tinggal tali pinggang dengan kain ihram bawah je. So dalam tak boleh pakai. Ke depan. Dalam perjalanan tuan-tuan puan-puan, tiba-tiba saya terkejut. Tiba-tiba saya rasa ada satu benda. Ada benda saya pijak. Siapa benda ni? Menyusahkan perjalanan. Saya tengok tuan-tuan puan-puan, rupanya mayat di mana-mana. Jenazah kat mana-mana. 10 pagi waktu tu. Tahun 2002. Haji. Bulan 1 tak selesai. Allah, ya Allah. Allah, bang, kita nak pergi mana ni bang? Nak pergi mati ke? Allah, tuan-tuan, memang haji ni macam nak pergi mati. Jihad yang tak menumpahkan darah. Memang betul. Allah, kita dah risau. Sampailah tempat melontar di depan. Sampai tuan-tuan, sampai nak pergi melontar ni saya. Kita nak pergi melontar, kita dah sampai betul-betul kat depannya. Betul dekat dia punya lubang nak melontar tu. Kawah dia tu nak melontar. Allahu Akbar, kita excited. First haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba tuan-tuan puan-puan, saya rasa macam ada angin datang. Ketepuang. Rupanya batu sebesar pelembut. Pum, kena kepala saya. Uish, berdarah. Allah, saya dah risau ni. Kita ni melontar ni, batu dia sebesar jari kelingking. So ni batu. So ni je. Ni sunnah Nabi ni, dia besar ni. So kali lagi, pang, pada saya berdarah lagi. Allah, aku ni memang dah ajal dekat sini. Saya dah mengucap dah syahadu an la ilaha illallah. Habis 7 melontar. Nak cerita tuan-tuan puan-puan, apabila kita buat ibadat tak ikut Quran sunnah, dia jadi ikut nafsu. Dia disebut ghulu fitin. Dia pelampau dalam ibadat. Tak boleh. Kita tuan-tuan yang disebut wasatiyah, kan kita khairul umur awsatuha dalam hadis. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Pertengahan itu maksudnya
Kalau kita tuang air tu tuan-tuan, ngam-ngam, tak tumpah, tak kurang. Maknanya ngam-ngam. Itu wasatiyah pertengahan, bukan pertengahan. Oh, tuang air tengah-tengah. Salah. Kaedah tadi salah. Maknanya ngam-ngam ibadat tadi kena betul-betul cantik. Kalau melampau lebih sangat, dia jadi hulu, dia jadi ikut nafsu. Kalau rendah sangat, itu yang jadi tak ada ibadat, dia tak bagus. Jadi tuan-tuan, habis saya melontar ni, saya pusing. Saya nak balik, nak bergerak keluar balik. Habis saya pusing, Allah, saya tengok manusia ni huru-hara macam kiamat. Memang Rasulullah sebut dalam hadis bahawa haji ni seperti di mahsyar. Memang rasa mahsyar ni nak jalan susah. Sampai tengah berjalan orang tarik kain ni. Kain bawah ni orang tarik. Allah, habislah kalau dia tarik macam mana. Waktu tu abang bonzer tu dah tak jumpa. Saya dah hilang. Saya sorang je. Mati aku. Dah lah kain eram tak pakai atas. Saya agaklah tuan-tuan puan-puan, sebab ada setengah orang ni dia baling melontar. Sebab saya nampak dekat situ dia melontar tu, dia tulis syaitan. Sebab mereka ni baling lontaran ni bukan ikut Nabi kita Muhammad. Dia dengan niat nak baling syaitan. Syaitan. Baik itu memang baca Allahu Akbar, syaitan. Dia baca dia macam tu. Allah Akbar, dia ada bahasa dia orang Turki sana. Ini syaitan lah, syaitan. Baik itu dia punya signboard pun kata syaitan. Dia agak saya ni pula tak pakai kain ihram. Syaitan agaknya. Itu yang kena batu. Ramai kawan-kawan saya kena batu. Syaitan. Dalam perjalanan nak dibalik, tuan-tuan puan-puan, terkejut saya dengan jenazah kat mana-mana ni. Saya tengok ada seorang ni, Allah, dia melontar tuan-tuan puan-puan. Payung tu dia pergi lontar payung. Bawa payung panas, payung dia lontar. Kasut selipar dia lontar. Saya terkejut. Bukan seorang, beberapa orang. Dia melontar tu dah sampai tak macam kena rasuk. Sebab dia dah geram nak syaitan. Jadi dia dah tak ada batu dah. Batu besar tu dah habis, dia ambil payung, kasut, kain ihram, tali pinggang, termasuk kain ihram bawah pun dia baling. Tak ada apa-apa dah ni. Tak ada apa-apa tuan-tuan depan mata saya. Allah. Saya waktu tu memang dah ke kanan ke kiri orang tarik tu. Saya dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Saya kata tak apalah, dah hayat aku sampai sini. Dan sebaik abang tu jumpa saya, tarik saya keluar. Kisah ni saya beritahu tuan-tuan puan-puan, jadikan iktibar. Sebab ibadah ini jangan sampai kita hulu. Kadang-kadang kita tengok orang zikir, saya pelik. Biasa lagi tu la ilaha illallah. Tak tahu dia nak main kerja-kerja dengan Pak Imam. La ilaha illallah. Pak Imam la ilaha illallah. Makmum pula palas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam uish nak lawan aku banyak. Dia pun lain. La ilaha. Itu yang tinggal la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. La ilaha maksud dia tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Ramai orang Melayu gitu. Sampai hu. Apa zikir hu tu? Dia kata ringkasan kepada la ilaha illallah tinggal hu je. Rasul tak pernah ibadat pelik tu, jangan main-main. Kita nak ikut ibadah ni kena tengok tunggu itu yang sampai ada mengaku Imam Mahdi kat Putrajaya. Kan ada? Tertangkap dah. So penjara, kena didakwa. Itu yang macam-macam istilah. Kerajaan langit ada. Macam-macam. Baik itu kita kalau ikut Quran Sunnah habis. Ibadat khusus tak boleh ikut orang. Tak boleh tengok, oh syekh ni buat macam ni ikut, tak boleh. Ibadat khusus kena ikut Quran dan Sunnah saja. Ibadat umum dia longgar sikit. Kita nak ibadah, kita nak kerja, kita nak tidur, dia ada kelonggaran, dia hanya perlu ada adab-adab je kalau sunnah kita nak ikut. Kita kena jaga. Tapi tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita tak serius dalam ibadah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebagai penutup malam ni, boleh ke? Dia nak tambah lagi? 9 lebih ni. Okey. Sebagai penutup pun panjang juga, 1 jam penutup, boleh ke? Boleh ya? Boleh, tak apa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, nak tunjuk slide banyak, lain kalilah insya-Allah. Ini gambar apa ni? Makam Nabi. Ini orang perempuan tak boleh tengok. Seorang perempuan yang kalau dia duduk, dia tak boleh lalu depan makam ni. Ini depan makam Nabi yang orang lelaki selalu lalu. Dia beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Umar, Sayyidina Umar, Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakar wa Umar. Bagi salam kat dalam ni.
Tapi orang perempuan tak ada, dia duduk pasang belakang dekat sarabah. Tuan-tuan perempuan yang terang sebagai penutup hari ini. Rasul kita, junjungan besar Nabi Muhammad meninggalkan kita sudah 1400 tahun yang lepas. Sebab itu ibadat kita tadi kena ikut Nabi. Kita dalam hubungan suami isteri kena ikut adab sunnah Nabi. Kita dulu tuan-tuan perempuan, Allah memang hebat. Dulu waktu time mengurat dulu abang-abang, kakak-kakak, macam-macam kita panggil. Darling lah, apa lagi? Apa? Sayang bang. Sayang lah. Sekarang ni dah kahwin, awak aja. Awak cepat sikit awak. Awak aja tinggal. Ni ikut sunnah Nabi. Nabi panggil dengan panggilan romantik. Apa panggil? Ya Humairah, si pipi merah. Ustaz takkan nak panggil si pipi merah. Isi saya ni dah tak ada merah, yang ada coklat. Panggillah si pipi coklat. Bukanlah maksud itu maksud Rasul, tuan-tuan, puan-puan. Dia romantik, pemimpin yang hebat, ketua perang yang hebat, juga suami yang romantik, yang penyayang. Luar biasa. Saya itulah masuk asal ni tuan-tuan, puan-puan, begitulah kita kena kontrak. Yang malam tu kena rakaman prima donna. Yang saya tak datang tu, fahamlah prima donna, tuan-tuan, kakak-kakak, fahamlah. Nak berlawan dengan tiga wanita tu, Allah. Kita pernah dia minta apa? Ustaz, kami semua ni bersetuju untuk minta 1 bulan 1 hari cuti untuk perempuan. Tak payah kami memasak, kami tak nak masak, kami tak nak basuh baju, semua orang lelaki buat. Ustaz, setuju tak semua? Setuju. Allah, saya kata isu besar ni. Nasib baik sebelah saya Datuk Rosyamno. Nak tanya kakak-kakak ni, nak cuti ke sebulan sekali? Nak cuti ke tak nak? Alhamdulillah semua tak nak. Lega kita. Orang-orang perempuan macam ni, lega kita, wanita solehah ni. Alhamdulillah beruntung siapa dapat. Ni dia minta cuti tuan-tuan perempuan. Berat kita nak menjawab, nak menceritakan. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kita ni bila kita nak lahirkan anak-anak yang hebat-hebat, kita kena ikut sunnah Nabi. Hubungan suami isteri diperbaiki. Kita kadang-kadang kalau yang suaminya, yang isteri telefon kita, tulis apa dekat sini? Saya letak gambar keluarga ni, bagi ingat tu aku ada isteri. Kerja kadang-kadang ujian besar. Saya lagi dah pendakwa sekarang, ke mana sini sana. Allah, tuan-tuan perempuan, pening kepada Ustaz Syahul yang berjanggut tu. Janggut tu dah 3 isteri dia kan. Habis saja pencetus rumah datang mesej WhatsApp, Ustaz tengok ni anak dara, janda anak 2 semua nak tawar diri jadi isteri keempat. Dahsyat Ustaz Syahul. Tak baca apa-apa lagi dah datang dah. Berat dia kata, Ustaz berat, Ustaz habis tolong ni. Saya kata saya tak nak bantu. Luar biasa dugaan tuan-tuan. Dulu Rasul diuji benda yang sama. Harta, tahta, wanita 3. Harta, tahta, wanita 3 ni. Oh, kami piu-piu rasa dah ni. 3 ni saya dulu tak rasa sekarang. Allah, ujian besar. Pergi ceramah kat mana, yang besar-besar kompak-kompak, elon besar-besar. Ni surau masjid, orang panggil nak datang tak nak datang. Allah Ta'ala uji. Sebab itu Alhamdulillah, saya hati saya masjid surau nombor 1, sekolah nombor 1. Sebab kita asalnya di surau, kita asalnya di masjid. Allah uji kita. Samalah tuan-tuan, puan-puan, suami isteri akan diuji macam-macam ujian. Saya nak bagi satu tips di malam ni sebelum saya tutup. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah SAW kalau dia tengah minum, dia minum dengan segelas cawan dengan isteri. Kita kalau boleh tuan-tuan, puan-puan, cuba praktikkan. Kalau minum segelas cawan, ya Allah, romantiknya lebih. Ustaz, tak boleh dah Ustaz, susah. Cuba. Rasul, tuan-tuan, puan-puan, time dia minum, dia ladies first. Isteri minum dulu. Barat tu yang sebut ladies first tu, dia yang ikut sunnah. Kita balik rumah aja, mana saya punya kopi? Kopi saya mana? Cepat sikit. Kopi kapal api. Macam jenis-jenis kopi kita minta kat isteri kita. Betul tak kakak semua? Betul, luahan perasaan dia. Rasul lah bila dia minum, isteri dia minum, tuan-tuan, Aisyah dalam hadis Muslim. Rasul dia minum, dia tak main minum terus. Dia tengok dulu dekat mana tempat bibir dia minum, bibir Aisyah tadi minum. Cari-cari jumpa baru minum. Saya minum sekejap. Contoh macam tu lah. Cari. Boleh buat abang-abang semua? 2 orang je insyaAllah.
Cubalah kita cuba. Saya alhamdulillah yang ini saya dapat praktis. Cuba. Walaupun dah 5 series, 6 series tu. Tapi kakak-kakak ni kata, Ustaz, itulah saya nak ikut sunnah Nabi Ustaz. Tapi times isteri, suami minum Ustaz, saya Allah Ustaz, suami saya ni dalam misai tak potong. Senyum doang. Misai tak potong Ustaz, minum pula gelas macam ni, cerah. Air pun cerah. Tak nak minum Ustaz, Allahu Akbar. Misai berkembang kat dalam air tu, kembang. Gigi pula kuning Ustaz, seokok. Orang lama kita faham lah, susah nak berhenti kan. Cubalah slow-slow kan. Kuning Ustaz, Allah geli Ustaz. Betul lah. Sebab itu sunnah Rasul tu pendek dan besar. Allah tuan-tuan, banyak tips nak bagi, tak cukup malam ni. Itu satu tips. Cuba kita buat balik 1-2 sunnah Nabi. Kita dapat banyak ini, kita buat balik 2 cukup. Jangan datang tangan kosong. Tangan kosong rugi. Nak panggil saya ni pun dekat sebulan dan minta, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang datang malam ni, ambil sunnah Nabi tu. Ada peluang kita datang lagi. Bagi lagi tips kedua, hubungan suami isteri yang romantik. Tips yang kedua nanti kita bagi. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau kita selesai hubungan suami isteri tadi, selesai hubungan suami isteri, walaupun gelangkangnya kecil, peranannya besar. Saya nak tanya adik-adik pernah tak tengok mak ayah ni main kejar-kejar dalam rumah? Nampak luahan adik-adik tak pernah tengok. Abang-abang Rasulullah SAW main kejar-kejar kat rumah. Mainlah kejar-kejar sikit kat rumah tu abang-abang. Senyumlah kita sikit, kakak lari lagi sikit tak apa. Ini realiti, ini sunnah Nabi. Ada terkeluar kes kedua. Hadirin hadirat sekalian, sebab itu semuanya bergantung kepada hati. Hati ini at-taqwa hauna. Kita tengok Rasulullah SAW, tuan-tuan, setelah meninggalkan kita, para sahabat ketika itu rindu sangat pada Rasul. Hatinya pasal rindu itu tinggi. Ibadatnya begitu special di sisi Allah. Sehingga kan tuan-tuan, puan-puan, Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar, dia lepas Rasul wafat, dia datang lambat. Semua orang menangis. Kenapa ni? Ya Umar, Rasul kita dah kembali kepada Allah. Umar, Sayyidina Umar, tuan-tuan, puan-puan, dia datang, dia terkejut, dia ambil pedang, dia kata apa? Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati akan aku pancung kepadanya. Semua orang takut sampai macam tu. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar tak boleh terima Rasul meninggal, Rasul wafat ketika tu. Sampai macam tu. Hanya Sayyidina Ali tak boleh buat apa-apa. Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar keluar, beritahu dalam surah Al-Imran, Nabi kita ni, Rasul kita ni seperti Rasul-Rasul sebelum ni yang kembali pada Allah. Jatuh pedang Umar, ingat kepada Allah, Allah rindunya pada Rasul yang sudah tiada. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kita ni ibadat ni nak bagi khusyuk tu, rindulah pada Rasul. Datanglah Mekah, Madinah, duit simpan kat bank banyak-banyak, buat apa? Pergi tak tahun. Habis dah umrah, pergi pula umrah ketika bulan Ramadan. Pahalanya berganda-ganda seperti menunaikan haji bersama Rasul. Allahu Akbar. Sayyidina Osman, tuan-tuan, bila Rasul wafat, dia terlangkupkan kepalanya macam ni. Dia tak mau ditegur. Jangan tegur aku, biarkan aku. Sampai begitu. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, puan-puan, dia tak mampu duduk bumi Madinah. Dia keluar, hijrah keluar dari bumi Madinah. Dia tak mampu. Kalau aku duduk bumi Madinah, aku akan sentiasa rindu, teringat susah payah bersama Rasulullah. Dia keluar hijrah. Lepas beberapa berbulan-bulan, satu malam dia mimpi bertemu Rasulullah. Bangun daripada mimpi, dia bergegas pulang ke Madinah, ziarah Rasul ni. Ziarah Rasul. Apabila dia ziarah Rasul, tuan-tuan, puan-puan, ketika itu sahabat datang tanya Bilal, Bilal, kami nak dengar suara kamu, Bilal, azan. Kami dah lama, Bilal, kami tak dengar suara azan yang pernah dilaungkan di zaman Rasulullah, Bilal. Kami rindu pada suaramu yang mengajak, membeduk hati kami untuk cinta pada Allah dan Rasul. Suara Bilal walaupun azannya tak berdayu-dayu, tapi iman, takwa dia tinggi. Sampai mendatangkan semangat juang.
Waktu tu tuan-tuan puan-puan, Bilal kata aku tak boleh azan. Kalau aku azan sampai asyhadu anna Muhammad, sampai perkataan Muhammad, hatiku akan gementar. Aku tak mampu nak habiskan. Gementar dengar perkataan Muhammad. Waktu tu Hasan Husin cucu Rasul masih kecil jumpa Bilal. Wahai Pakcik Bilal. Apa Hasan Husin kata? Wahai Pakcik Bilal, Pakcik Bilal, kami ni cucu Rasul, kami dah lama tak dengar suara Pakcik Bilal. Suara azan yang pernah dilaungkan di zaman atuk kami, Pakcik Bilal. Bilal, tuan-tuan, puan-puan, dia peluk Hasan Husin. Apabila dia peluk Allah, dia terhidu bau yang harum sama seperti bau Rasul. Titis air mata Bilal ketika itu. Terkejut Bilal. Apa kata Bilal? Aku tak boleh tolak permintaan dua insan yang istimewa ini. Bilal larinya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, berkumandang kalimat